Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran tadabbur surah Yusuf secara ringkas, yang mana alhamdulillah kita telah sampai kepada ayat yang ke-98. Ayat nombor 98, kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat pada nota yang bercetak, ia berada pada muka surat yang ke-73. Kita tak ada buat nota, InsyaAllah. Kejap, saya paparkan. Okay. Kita bacakan ayat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Terjemahan ayat nombor 98 ini adalah ucapan Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam setelah anak-anaknya mengaku akan segala kesalahan yang telah mereka lakukan, sebagaimana ayat yang ke-97 yang lalu. Maka Nabi Allah Yaqub, dia berkata, qala, dia berkata, saufa, aku akan, astaghfiru lakum rabbi, meminta ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Kami di situ maksudnya adalah merujuk kepada kamu lah. Kena baiki sikit, bukan kami, tapi adalah kamu. Okey, Nabi Allah Yaqub kemudian dia menjelaskan kepada anak-anaknya lagi, innahu, sesungguhnya, nya dekat situ merujuk kepada Allah, yang Nabi Allah Yaqub akan meminta ampun untuk dosa anak-anaknya. Huwa, dialah, iaitu Allah, Al-Ghafuru, yang maha pengampun, Al-Rahimu, iaitu yang maha penyayang. Okay. Ayat ini kalau kita lihat secara langsung, kita akan dapati Nabi Yaqub dia sebenarnya memberikan kemaafan kepada anak-anaknya. Dalam ayat ni juga Nabi Allah Yaqub akan meminta kepada Allah untuk Allah memberikan pengampunan terhadap kesalahan anak-anaknya. Okey. Dalam ayat ini kita perhatikan pada perkataan saufa. Perkataan saufa dia membawa maksud akan. Ada satu lagi ayat yang Allah kadang-kadang guna huruf sin. Sin tu huruf sin juga membawa maksud akan. Tapi dalam ni Allah tak guna sin, Allah guna saufa. Kalau huruf sin tu dia akan bunyi qala sa'astaghfiru, tapi digunakan saufa. Apa bezanya? Kalau menggunakan saufa membawa maksud dia akan ambil masa yang lebih panjang. So akan dekat situ maksudnya dia akan ambil masa yang lama sikit, baru dia akan minta kepada Allah supaya Allah mengampunkan anaknya. Kenapa Nabi Allah Yaqub tidak serta-merta dia memohon keampunan kepada Allah untuk anak-anaknya? Para ulama tafsir memberikan beberapa pandangan. Yang pertama, Nabi Allah Yaqub
dia nak sedarkan anak-anaknya tu, maka dia tidak secara cepat dengan dia mengatakan dia akan cepat memohon keampunan untuk mereka. Kerana apa? Kerana kata para ulama, kerana besarnya kesalahan anak-anak dia. Jadi dia nak bagi anak-anak dia ni sedar, anak dia insaf kesalahannya, maka Nabi Allah Yaqub mengatakan dia akan ambil masa yang agak lama sikit baru minta ampun kepada Allah. Yang kedua, para ulama tafsir mengatakan kemungkinan Nabi Allah Yaqub ni dia nak bagi hati dia ni ikhlas, betul-betul dia boleh maafkan anak-anak dia ni. Maka dia nak ada sedikit waktu untuk dia apa? Untuk dia tenangkan diri dia, untuk dia apa? Pujuk hati dia. Sebab tu dia minta tempoh yang agak panjang dulu untuk dia meminta keampunan kepada Allah. Pendapat ketiga mengatakan Nabi Allah Yaqub, kenapa dia gunakan saufa tadi? Kerana dia nak menunggu waktu doa yang mustajab. Maksud kata para ulama, seperti mana kalau kita tengok dekat dalam nota tu, kata Ibnu Katsir menukilkan pendapat para ulama tafsir seperti mana Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim dan juga At-Taimi, Amr bin Qas Ibnu Jurayj, para ulama tafsir di kalangan sahabat dan tabi'in mengatakan kenapa Nabi Yaqub guna saufa? Kerana Nabi Yaqub ini dia menunda berdoa kepada Allah untuk menunggu waktu sahur sebenarnya. Maknanya waktu dah siang, dah petang, mereka minta ayah mereka supaya doalah pada Allah supaya Allah ampunkan mereka. Nabi Allah Yaqub dia tidak terus berdoa, tapi dia tunggu lama sikit. Salah satu pendapatnya seperti mana kita baca tadi, dia nak tunggu berdoa esok paginya, iaitu di waktu sahur. Ini adalah pendapat di kalangan para ulama tafsir, di kalangan para sahabat. Baik, tuan-tuan, daripada ayat tersebut apa yang kita dapat belajar? Pelajaran nombor 1, sikap pemaaf Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam terhadap kesalahan anak-anaknya. So Nabi Yaqub ni walaupun macam-macam anak dia buat kepada dia, tipu dia, bagi dia jadi sedih dan sebagainya sehingga matanya menjadi rosak, tetapi Nabi Yaqub tetap memaafkan kesalahan anak-anaknya. Walaupun terpaksa ambil sedikit waktu untuk maafkan, tapi dia tetap maafkan juga. Jadi sebagai ibu dan bapa, mungkin ada di kalangan kita yang rasa tak boleh terima sikap anak-anak ni. Jadi ambillah kisah Nabi Yaqub ni, padankan dengan kesalahan anak kita dan kesalahan anak Nabi Yaqub. Moga-moga kita rasa hati yang ringan, lapang untuk memaafkan kesalahan anak-anak. Sebab anak-anak ini kalau bapanya tidak redha, maknya tidak redha, kehidupan dia akan berada dalam keadaan yang sangat sukar. Sukar tu maksudnya akan berlaku banyak kekesutan. Kerana dosa yang Allah tidak akan tunggu di hari akhirat untuk balas adalah dosa derhakanya anak kepada kedua ibu bapanya. Jadi berat macam mana pun apa yang anak lakukan, ambillah tindakan contoh yang Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita dapat belajar daripada ayat ini adalah waktu sahur merupakan salah satu waktu di antara waktu doa yang mustajab. Okey. Kita lihat ada 2 hadis dan 1 ayat Quran yang saya nukilkan untuk menguatkan kenapa Nabi Yaqub dia tangguh untuk memohon keampunan untuk anaknya kerana cari waktu sahur. Kalau kita baca dalam hadis riwayat Muslim, kita tengok dekat
dalam nota muka surat nombor 76, kotak yang pertama tu, slide yang pertama, Nabi pernah sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan satu malam ni ada, maksudnya dalam satu malam, kalau sebut malam ni bermula maghrib sampai subuh, ada satu ketika kalau ada mana-mana seorang Islam meminta kebaikan kepada Allah, dia minta bab urusan dunia ke, dia minta bab urusan akhirat ke, kalau waktu dia minta tu tepat dengan waktu itu, Allah pasti memakbulkan doanya. Dan Nabi SAW memberitahu waktu itu ada pada setiap malam. Maknanya malam ni ada tak waktu mustajab tu? Ada. Tapi hadis ni dia umum. Bila malam tu, bila waktu tu, pukul berapa, hadis ni dia tak sebut. Tapi Nabi kata tiap-tiap malam ada satu waktu doanya mustajab. Mintalah, nak minta bab urusan dunia ke akhirat, kalau tepat waktu tu, kena dengan waktu di doa tu, Allah mustajab doa dia. Dalam hadis yang kedua ada disebutkan secara jelas waktu tu waktu bila. Okey, hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Hadis ini kalau kita baca terjemahan, Rob kami turun tu, tuan-tuan jangan faham turun macam faham kita faham turun tu. Di situ merujuk kepada Imam Nawawi kata adalah turunnya rahmat Allah. Rahmat Allah ini dia akan turun mencurah-curah setiap malam ke langit dunia ketika masih lagi berbaki 1/3 malam terakhir. Dekat hadis itu disebut 1/3 malam terakhir, sulusul lailil akhir. Macam mana nak kira 1/3 malam terakhir? Bagi 3 lah malam tu, bagi 3. Bagikan malam yang pertama bahagian 1, malam yang kedua dan malam yang ketiga. Lalu dengan rahmat Allah yang banyak tu, Allah berfirman, siapa-siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa-siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Dan sesiapa yang meminta ampun kepadaku, yang ini, sesiapa yang meminta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni apa yang dia minta pengampunan. Jadi bertepatan tak apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yaqub? Kemungkinan Nabi Yaqub ni dia tunggulah lama sikit, tunggu waktu dah 1/3 malam hujung nanti, baru dia akan minta doa kepada Allah supaya Allah memberi pengampunan terhadap dosa anak-anaknya. Dan ada satu ayat Quran ya, dalam surah Ali Imran ayat nombor 17. Ayat ni memang jelas Allah merujuk kepada orang yang nak minta ampun, dia minta ampun waktu sahur. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin. Ambil daripada ayat wal mustaghfirina bil ashar. Itu orang yang beristighfar pada waktu sahur. Waktu sahur ni belum subuh lah. Lepas tu kalau kita bangun pukul 5, 4, 4.30, pukul 5, itulah di antara waktu yang sangat bagus kalau nak banyak beristighfar. Nak sembahyang taubat ke, itulah waktu yang paling baik. Di antara waktu sahur. Baik, pelajaran nombor 3. Ayat tadi kita dapat belajar bahawasanya Allah mempunyai sifat Al-Ghafur, iaitu Allah Maha Pengampun. Dan pelajaran nombor 4, kita dapat belajar tentang Allah. Siapa yang kata Allah tu Maha Pengampun? Nabi Yaqub, dia ajar pada anak dia bahawa Allah tu Maha Pengampun. Dalam masa yang sama, dia ajar kepada anaknya bahawa Allah tu bersifat Ar-Rahim, iaitu Allah itu Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada ayat 99, mari kita dalamkan sikit tentang dua nama Allah, iaitu Al-Ghaffar, Al-Ghafur
dengan Ar-Rahim. Cuba perhatikan baik-baik. Sebelum Allah menyebut dia itu Ar-Rahim, dan kita tahu Ar-Rahim adalah berkenaan dengan sifat apa? Rahmatnya Allah. Jadi kalau kita nak cari apakah nama Allah, sifat Allah yang dikaitkan dengan rahmat, ada pada nama Ar-Rahman dan juga nama Ar-Rahim. Kenapa rahmat Allah diletakkan selepas Al-Ghafur? Kenapa Nabi Yaqub dia tidak kata Allah itu Ar-Rahimu Al-Ghafuru? Kenapa selalu kita jumpa ayat Ghafur baru Rahim? Para ulama tafsir mengatakan, sebab kalau kita baca pada ayat tu, Allah yang susun ayat ni, okey, Maha Pengampun. Mengampunkan apa? Mengampunkan dosa. Allah itu Rahim, iaitu Allah bagi rahmat. Apa perkaitan antara ampun dosa dengan bagi rahmat? Secara tak langsung kita dapat belajar, nak dapat rahmat Allah kena buat apa dulu? Kena buat apa dulu? Minta ampun. Maknanya kita juga pernah belajar, kita takkan dapat masuk syurga melainkan melalui apa? Rahmat Allah. Jadi dalam ayat ini Allah bagi tahu dah, nak dapat rahmat Allah yang Allah itu Rahim, mesti buat apa dulu? Iaitu meminta pengampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Secara tak langsung ada dua nikmat besar yang Allah nak bagi pada nama Allah Al-Ghafur dengan Ar-Rahim tu. Yang pertama apa? Sudah pastilah dapat pengampunan, kemudian dapat rahmat. Sebab tu kalau kita doa, kalau kita belajar doa dalam ayat Quran, sebelum kita minta rahmat, selalu minta apa dulu? Minta ampun kan? Kita doa untuk ibu bapa kita kan, Rabbana ufil lana warhamna. Contohnya kita baca doa minta ampun, selalu kita minta ampun dulu, baru minta rahmat. Macam itulah style doa dalam Al-Quran. Jadi siapa dapat pengampunan, dia telah Allah hilangkan dia perasaan takut. Sebab kita sangat takut dengan dosa, sebab itu kita minta pengampunan. Dan kita juga mengharapkan sesuatu, betul tak? Maka harap itu ia ada pada rahmat. Seolah-olah ayat ni bagi tahu, siapa yang minta ampun kepada Allah, dia akan dapat rahmat Allah. Dia dapat rahmat Allah, dia dapat ganjaran pahala, dia dapat syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah didikan Nabi Allah Yaqub kepada anaknya. Baik, kita teruskan dengan ayat yang ke-99. Okey, kenapa dalam nota ni saya tidak letakkan tindakan selepas tadabbur? Biasanya kita lepas bincang pengajaran, kita akan letak tindakan. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun sudah dapat mencari apa tindakan nak kena buat berdasarkan ayat tadi. Dia mudah je. Tindakan yang kena diambil ia berdasarkan kepada pengajaran. Kalau Nabi Yaqub dia boleh maafkan kesalahan anaknya, kita macam mana? So tindakannya adalah memberi kemaafan. Kalau Nabi Yaqub bagi tahu kepada kita bahawa dia menangguhkan doanya sampai waktu sahur, maknanya kita pun ambillah tindakan nak istighfar waktu sahur. Baik, kita teruskan ayat yang ke-99. Okey, ayat 99 ini kita baca terlebih dahulu. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Kita baca terjemahan ayat. Okey. Maka
ketika mereka masuk menemui Yusuf, dia iaitu Yusuf segera menyambut kedua ibu bapanya. Maksudnya dia sambut ayahnya, dia sambut ibunya, sambil dia berkata, sekali lagi dia kata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya-Allah kamu akan berada, kalian semua akan berada dalam keadaan aman. Okey, ayat ni kalau kita ingat kembali, ayat ini merujuk kepada kemasukan anak-anak Nabi Yaqub kali yang keberapa? Agak-agak. Tak apa, saya tanya, saya jawab. Ingat tak masuk kali keberapa ni? Ni sebenarnya masuk kali keempat. Nabi Yaqub baru kali pertama, betul tak? So anak-anak Nabi Yaqub kali keempat, dan ini adalah kemasukan yang terakhir. Lepas ni dah tak masuk dah. Sebab apa? Cerita mereka nak habis dah. Okey, ingat kali pertama mereka masuk dulu pada ayat nombor 58. Kali kedua mereka masuk ke Mesir ayat nombor 68. Dan kali ketiga mereka masuk ke Mesir adalah ayat nombor 88. Ini adalah kemasukan yang keempat. InsyaAllah kita akan bicarakan lagi keterangan ayat ni. Kalau kita baca ayat tu ada dua kali perkataan masuk, betul tak? Dakhalu wa qala dkhulu. So kita akan bincang esok insya-Allah bagi keterangan ayat yang ke-99. Baik, kita tangguh pengisahan kita pada pagi ini sebab waktu pun dah yang ke-21 minit 40 saat. Kita sambung insya-Allah esok. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.